Selamat petang dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Alice Baru, Guru Bahasa Melayu, mewakili Panitia Bahasa Melayu SK Pulau Melayu Miri, berkongsi kajian tindakan panitia kami, iaitu pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam Bahasa Melayu. Baik, pengenalan. Panitia Bahasa Melayu SK Pulau Melayu Miri telah menjalankan satu kajian tindakan tentang permasalahan kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid sekolah rendah. Berdasarkan artikel masalah pembelajaran, tanda dan simptom kecacatan komunikasi lisan murid pendidikan khas oleh Abdullah Yusof dan Cik Rabi'ah Muhammad. Murid yang mempunyai masalah komunikasi lisan ini akan membawa kepada masalah lain seperti mendengar, bercakap dan membaca. Mereka juga tidak dapat menyampaikan maklumat yang ingin mereka sampaikan melalui pertuturan dan juga tidak dapat memahami pertuturan dari orang lain. Fokus kajian panitia kami ialah permasalahan kemahiran mendengar dan bertutur dalam Bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah rendah. Kemahiran mendengar dan bertutur ini seringkali diabaikan sewaktu awal-awal persekolahan lagi kerana dianggap sebagai satu kemahiran yang boleh dipercayai secara semula jadi. Objektif kajian yang pertama, menarik perhatian murid terhadap PDPC. Yang kedua, mengekalkan perhatian murid dalam PDPC. Yang ketiga, melibatkan diri secara aktif dalam PDPC. Kumpulan sasaran kajian tindakan kami ialah melibatkan 15 orang murid sekolah rendah di SK Pulau Melayu Miri. Pelaksanaan kajian, tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian dan temu bual guru. Guru memerhati tingkah laku murid semasa PDPC dan kemudiannya guru ditemu bual tentang teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran mendengar murid. Pelaksanaan kajian, analisis berikut merupakan hasil pemantauan guru sepanjang 1 bulan ke atas tingkah laku murid semasa PDPC. Murid pertama, Muhammad Sulfan, suka bergerak, tidak memberi perhatian semasa PDPC. Murid yang kedua, Muhammad Khalif, termenung, tidak suka, tidak memberi respon terhadap PDPC apabila ditanya, kurang keyakinan semasa ditanya oleh guru. Murid ketiga, Syafiq, tidur semasa PDPC, kurang memberi perhatian terhadap PDPC. Nur Ain, seorang murid yang pendiam, sukar melibatkan diri semasa PDPC. Putra, suka melihat keluar tingkap ataupun termenung. Damia, seorang yang pendiam, seolah-olah mendengar penjelasan guru tetapi tidak memahami penjelasan guru. Apabila guru bertanya soalan, Damia tidak dapat menjawab. Fatin, tidak memberi perhatian, suka membuat kerja sendiri. Muhammad Afiq, tidak memahami arahan. Syabila, kurang keyakinan untuk menjawab apabila ditanya oleh guru semasa PDPC. Amar, kurang interaksi dengan murid lain dan suka bersendirian. Dalam pelaksanaan kajian, itu merancang tindakan, berdasarkan maklumat berikut, guru telah mencuba pelbagai cara dan teknik untuk menarik dan mengekalkan perhatian murid-murid dalam kelas, tetapi kurang berkesan.
Jadi guru menggunakan strategi yang berasaskan kaedah learning by doing, iaitu pembelajaran yang terhasil dengan cara menyuruh murid melakukan sendiri sesuatu kerja ataupun arahan yang diberikan. Dan ini learning by doing, murid sendiri merasa, melalui dan menempuh sendiri pengalaman tersebut agar murid dapat mempelajari kemahiran dan pengetahuan yang baru. Pelaksanaan kajian. Dalam kemahiran mendengar, murid memberi respon kepada soalan yang diberi. Kemahiran bertutur pula, murid-murid akan diberi ujian-ujian penilaian berdasarkan kemahiran mendengar murid. Sebagai contoh, aktiviti bercerita sewaktu perhimpunan ataupun pertandingan mendeklamasikan sajak. Yang ketiga, penguasaan kemahiran bahasa. Murid-murid diberi projek di dalam ataupun di luar bilik darjah. Sebagai contoh, menghias bilik darjah, menjalankan aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan sekolah dan mengkaji jenis-jenis tumbuhan. Melalui aktiviti yang menarik seperti permainan bahasa, iaitu pertandingan ejaan, membina ayat dan bacaan, harap dapat menarik minat murid untuk berbahasa dan membina keyakinan murid, dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur. Selepas pelaksanaan kajian, selepas tindakan, selepas aktiviti bahasa Melayu yang telah dijalankan tadi, murid-murid akan diberi ganjaran dan penghargaan dari pihak sekolah dan panitia bahasa Melayu. Pemerhatian dan refleksi. Selepas tindakan dilakukan, pemerhatian dan refleksi dilakukan untuk penambahbaikan. Yang pertama, murid lebih berkeyakinan selepas terlibat dalam aktiviti bahasa yang dijalankan. Yang kedua, murid yang tidak terlibat dinasihatkan untuk mencuba dan melibatkan diri dalam aktiviti yang akan datang. Yang ketiga, murid lebih menunjukkan minat dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dan yang terakhir, murid lebih yakin untuk berkomunikasi secara lisan sesama rakan dan guru. Itu saja, sekian, terima kasih.